Saya dimaklumkan hasil daripada penyelidikan para sejarawan kita, mereka yang datang itu ketika itu bukan sahaja diberikan kerakyatan, tetapi mereka diberikan pula masing-masing sebidang tanah. Dan bukan itu sahaja, mereka juga diberikan pelbagai kemudahan, baik dari segi ekonominya, dari segi pelajarannya dan sebagainya. Ini semua tercatat dalam sejarah sejak zaman kemerdekaan lagi. Sebab itu pada ketika kita merdeka, sebenarnya sekolah-sekolah jenis kebangsaan ini lebih banyak daripada sekolah Melayu. Sekolah jenis kebangsaan ini ada sekitar 700 lebih berbanding dengan sekolah kebangsaan Melayu sekitar 200 lebih. So, jurang yang begitu besar ini sebenarnya telah mengakibatkan satu polarisasi kaum di negara ini, menyebabkan kaum kita terpinggir dari masa ke semasa. Dan mereka pada ketika itu, orang Melayu, tidak di-encourage, tidak digalakkan untuk bekerja, untuk berniaga, tetapi hanya sekadar bekerja di pejabat-pejabat kerjaan sebagai pentadbir. Dan kita tahu bahawa ekonomi ketika itu dikuasai oleh penjajah telah diberi ruang sepenuhnya kepada orang lain daripada orang Melayu. Jadi cuba kita bayangkan, sudahlah mereka diberi kerakyatan, diberi tanah, diberi peluang pendidikan yang begitu banyak, dan juga dibantu dari segi ekonominya. Logik akalnya sudah pastilah kaum Bumiputera, kaum asal akan menjadi semakin terpinggir, semakin miskin sehinggalah kali ini. Adakah ini bermakna Tuan tidak bersetuju dengan perubahan status negara yang telah dicapai di kemerdekaan tersebut, yang meraihkan pelbagai kaum tersebut? Saya bukan tidak bersetuju dalam konteks kepelbagaian kaum itu, tetapi untuk mengubah status negara itu bagi saya satu perkara yang pengorbanan lah bagi saya pada pemimpin-pemimpin Melayu pada ketika itu, yang harus diberikan satu pengiktirafan. Sebab itu saya difahamkan oleh mereka-mereka yang mengkaji perlembagaan kenapa wujudnya provision 153 hak istimewa orang Bumiputera itu adalah sebagai kita kata compensation ataupun sebagai penghargaan. Sebab itu bila ada orang pertikaikan fasa 153, bagi saya itu sangat tidak wajar, kerana itu adalah satu imbuhan, kalau kita nak sebutkan sebagai imbuhan kepada pemimpin Melayu, orang Melayu terhadap pengorbanan yang mereka lakukan. Jadi bagi saya ini menyebabkan suasana konsep berbelang kaum kita bagi ini yang sepatutnya menjadi satu yang harmoni sebagaimana yang berlaku zaman Rasulullah SAW. Tetapi konsep berbelang kaum di negara ini sudah bagi saya satu tragedi bagi negara pada orang Melayu terutamanya, kerana bukan saja kita memberikan hak kita pada mereka, tetapi hak kita pula cuba mereka cabuli dan cuba mereka campuri dan sebagainya. Akhirnya kita kata nak beri betis, mereka nak paha pula, nak beri pun mungkin nak kepala pula. Jadi akhirnya apa akan jadi pada nasib orang Melayu di masa depan, wallahu alam, itu saya tidak pasti.